Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini ayat 169 Suratul A'raf, ayat yang agak panjang dan saya bahas peringkat demi peringkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون
afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Akan saya bahas beberapa peringkat daripada ayat ini. Mafhum. Maka mereka kemudiannya digantikan oleh keturunan-keturunan yang jahat yang mewarisi kitab Taurat. Kita masih membahaskan sikap orang-orang Yahudi laknatullahi alaih. Bagaimana telah kita bahaskan beberapa bulan yang telah lalu, hukuman Allah ke atas mereka. Generasi awal mereka ditukar Allah menjadi kera dan babi. Telah kita baca ayatnya. Mereka dihina sehinggalah mereka akan mengalami satu bentuk kehinaan dan laknat Allah sehingga ke hari kiamat. Ayat ini menjelaskan kepada kita generasi-generasi yang telah menggantikan datuk nenek moyang mereka dahulu. Allah menyebut bagaimana mereka telah digantikan oleh generasi yang mereka itu warithul Taurat. Mereka mewarisi kitab Taurat. Tetapi tuan-tuan muslimat, kalaulah kita belajar bahasa Arab, cuba tuan-tuan muslimat lihat pangkal ayat itu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Yang saya nak sentuh ialah kalimah khalfun. Lam tu dia mati, lam sukun. Khalfun. Kalau tuan-tuan nak faham lagi, buka surah Maryam ayat 59. Sama pangkal ayat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Yang itu 59 Maryam. Yang ini khalfun warithul kitab. Allah sebut dengan generasi yang Allah sebut dengan khalfun. Lam tu dia sukun, maka dia membawa makna durhaka. Tu di sudut bahasa Arab. Kalau khalafa atau khalafun, dia jadi ta'at. Lam tu berubah bagi saja. Khalfun, khalafa. Lam fathah, dia jadi ta'at. Lam sukun, dia jadi durhaka. Itulah mahalnya bahasa Arab. Seperti yang saya sebut tadi, nak faham lagi ayat 59 Maryam, surah Maryam, itu lagi senang faham. Fakhalafa min ba'dihim, kemudian mereka digantikan sesudahnya dengan khalfun.
satu generasi, apa sifat dia? Adha'us salah wattaba'us syahawat. Tu senang faham. Nak faham kalimah khalfun tu, tuan-tuan muslimat tengok ayat 59 surah Maryam. Itu lagi senang faham. Selepas khalfun, Allah kata adha'us salah, mereka adalah generasi yang mencuaikan solat. Digantikan generasi yang baik itu dalam surah Maryam itu ayat 59 dengan satu generasi yang durhaka. Kenapa? Khalfun, lam sukun. Dan apa sifat kedurhakaannya? Ayat 59 Maryam, mereka itu adha'us salah, mereka meninggalkan solat, mereka mencuaikan solat, mereka mengabaikan solat, dan mereka wattaba'us syahawat, mereka suka ikut hawa nafsu mereka. Dua perangai generasi akhir zaman. Pertama, mereka suka mencuaikan solat. Ada tafsir menyebut mereka tidak meninggalkan solat, tetapi mereka cuai dalam solat. Termasuk menafsirkan kecuaian itu adalah dengan sengajanya melewat-lewatkan solat, semayang di hujung waktu tanpa ada alasan yang munasabah, tanpa ada ma'zurah, keuzuran. Saja-saja nak semayang asar 7.20, dekat dah nak maghrib, saja-saja, tak ada alasan uzur syar'i. Itu berat. Itu juga masuk adha'us salat, mencuaikan solat. Tinggal apatah lagi. Ramai dah hak tak peduli dengan sembahyang. Ramai tak tinggal sembahyang. Ramai bulan puasa Ramadan, puasa punya letih, ada yang tak sembahyang. Na'udzubillah. Ada yang buat tak peduli dengan solat. Dia merasakan cukup dengan berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan solat juga adalah rukun Islam, sama macam puasa. Bahkan solatlah yang menjadi penentu, seperti yang Nabi sebut, solat akan ditanya dahulu di bumi mahsyar. Baik solat, baiklah ibadah yang lain. Hancur solat, hancur habis ke belakang, ke semua amalan. Jaga adha'us salah. Kita tak mau jadi generasi itu. Saya nak bagi faham kalimah khalfun itu pada ayat ini 169 Al-A'raf. Maka saya baca bersama 59 Maryam alaihassalam, di mana disebut dengan sifat jahat, iaitulah mencuaikan solat, wattaba'us syahawat, dan mereka ikut hawa nafsu. Mereka bertindak atas hawa nafsu dengan mengenepikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam ayat ni Allah sebut dengan khalfun warithul kitab. Tengok terjemah. Mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang jahat. Tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut khalfun dengan keturunan yang jahat.
Tetapi selepas khalfun ada ayat warithul kitab, tetapi mereka mewarisi Taurat. Beza dengan 59 tadi. Maryam, Allah sebut khalfun, terus Allah sebut sifat buruk, adha'u salah wattaba'u syahawat. Tapi yang ni nampak warak, khalfun adha'u salah. Nampak warak, khalfun warithul kitab, iaitu mereka adalah generasi yang mewarisi kitab Taurat. Ma makna? Adalah mereka itu memiliki Taurat, mereka faham Taurat, tetapi mereka telah mengambil kesempatan di atas kitab Taurat itu untuk mencari keuntungan dunia. Inilah Yahudi. Sebab itu Nabi sebut di antara jalan manusia akan menjadi celaka, di antara fitnah di akhir zaman, Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya, mereka jual agama mereka untuk mendapat sedikit habuan dunia. Inilah yang disebut di dalam tafsir ini. Allah menyatakan mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini. Buka tafsir, apa maksud mereka itu? Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini. Tengok bahasa apa. Allah kata ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini dengan maksud mereka menjual agama mereka untuk kepentingan kehidupan dunia mereka. Dalam konteks Yahudi, mereka menghalalkan riba untuk keuntungan mereka. Cuba tuan-tuan muslimat tengok ayat tu. Allah sebut dengan arada hadzal adna, al-adna. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita sebut al-adna ditafsirkan dengan dunia, ikut lughah bahasa Arab, al-adna maknanya dekat. Dunia ni dekat dah? Ya. Akhirat tu jauh. Maka mereka fokus kepada yang dekat, al-adna, dengan mereka lupa benda yang jauh yang mereka akan kekal di sana selama-lamanya. Al-adna tuan-tuan boleh faham dengan membaca pula surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa fil ufuqil adna. Al-adna, kisah Jibril yang berada di mana? Ufuqil adna. Saya nak bagi faham
al-adna, walaupun ditaksir al-adna dengan dunia, tapi bahasa tepatnya ialah dekat. Dalam suratul Najmi Allah sebut ketika Jibril berada ufuqil adna, di ufuk yang dekat. Ufuk dekat, ufuk jauh. Jibril berada hampir dengan langit dunia pada waktu itu. Lalu dia turun menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ayat tu cerita tentang Jibril yang berada di ufuk yang dekat. Cerita Jibril datang menyampaikan wahyu ilahi. Saya nak bagi faham kalimah al-adna. Allah sebut mereka ini ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini, yakni mereka menjual agama untuk habuan di dunia, halal haram sesuka hati mereka. Ini sifat bahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau boleh kita faham lagi ayat 78 suratul Baqarah. Apa Allah kata? Innal ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, maaf, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allahu akbar. Ayat itu penambah kepada ayat 169 ini. Tuan-tuan muslimat rojo, sikap celakanya mereka, ayat 78 daripada suratul Baqarah, untuk kita kaitkan dengan sikap mereka. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil benda yang dekat, mereka tak peduli dah. Lalu Allah cerita pada ayat yang lain, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Allah mulakan dengan kecelakaan. Maka celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata ini daripada sisi Allah. Celakanya mereka, kata Allah. Taurah dah ada, Quran dah turun, lengkap halal dan haram. Tiba-tiba mereka cipta perkara-perkara yang mereka tulis, yang mereka buat, lalu mereka kata ini daripada Allah. Celaka sungguh, kata Allah. Apa tujuan? Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka boleh jual dengan harga yang sedikit. Mereka boleh tipu. Kalau rabai Yahudi, mereka tipu pengikut-pengikut mereka. Dalam konteks ayat ini, mereka halalkan riba, mereka halalkan benda yang diharamkan dalam Taurat. Mereka tipu, mereka kata inilah daripada Allah, sedangkan mereka tahu perbuatan itu salah. Ayat ni juga untuk kita muslimin dan
muslimat bahawa sesungguh kita tidak punya sebarang hak untuk meminda, mengubah, kemudian beritahu buat benda baru, ini daripada Islam, sedangkan ia bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Jawab dia, kena celaka, laknat dengan Allah. Sama macam Yahudi Bani Israel, sama, kena laknat daripada Allah. Dalam keadaan kita tahu ini bukan daripada Allah, tapi dibuat juga samanan qalila, nak dapat sedikit keuntungan dunia, nak jaga kedudukan, umpama contoh, nak jaga kenyang perut, nak jaga kehidupan dunia yang sebentar, maka haram jadi halal, halal jadi haram, dalam keadaan hak itu bukan hak kita, hak Allah. Hak Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan benda yang telah aku halalkan? Saya dah bahas benda di bawah tajuk menjaga rahsia Nabi dalam kuliah bulanan saya di Masjid Kelang Lama bulan lepas. Saya dah hurai kisah ini, bagaimana turun ayat pertama daripada surah At-Tahrim, bagaimana Allah menegur Rasulullah dalam kes yang panjang yang tuan-tuan muslimat boleh baca dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa turunnya ayat ini yang tak perlu saya ulang? Kisah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas suatu kes yang akhirnya Nabi telah mengharamkan benda yang Allah halalkan untuk jadi pengajaran kepada kita. Lalu Allah menurunkan surah At-Tahrim, ayat pertama daripada surah At-Tahrim. Allah pesan, lima tuharrim, kenapa engkau haramkan ma ahallallahu lak, apa yang telah aku halalkan. Kenapa? Baca sendiri dalam Sahih Al-Bukhari dan lihat dalam kitab tafsir. Ada cerita nak ajar setara Nabi pun Allah tegur untuk kita, jangan pandai-pandai haramkan benda yang telah Allah halalkan. Itu bukan hak kita, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taquluna li alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun liyaftaru 'ala Allahil kadhib. Suratul Nahl, surah Lebah, ayat 90 lebih. Allah Ta'ala sebut, dan jangan kamu berkata dengan lidahmu dengan melakukan pendustaan, dengan kamu berkata ini halal, ini haram, untuk kamu menipu Allah dan manusia, untuk kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jangan kita buat seperti itu, kerana sesungguhnya itulah perangai Yahudi yang telah mencari keuntungan dunia. Mereka putar isi Taurat, lalu mereka kata min indillah, inilah daripada Allah. Mereka dosa, mereka bohong, Allah laknat, Allah kata celakanya mereka. Tuan-tuan,
muslimin dan muslimat. Perkara ini adalah perkara yang amat besar sekali. Kita mesti memahami bahawa sesungguhnya kita tidak punya hak untuk menentukan halal dan haram, kecualilah adanya musyaqqah, adanya perkara yang dibahaskan dalam ilmu fiqh. Keharusan haram menjadi harus untuk menjaga nyawa dan sebagainya, itu cerita lain. Tetapi dalam hukum yang ditentu Allah, kita tidak punya hak untuk memandai-mandai. Kerana memandai-mandai dalam hukum, Allah jelaskan ini sifat Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Terutama rabai-rabai pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka, orang yang reti agama, supaya memahami bahawa kita tidak boleh menjadi seperti mereka. Untuk menjaga kedudukan di dunia, kita buat suka hati kita, tak boleh. Allah sebut dengan al-adna. Adna itu dana, makna dekat, atau ditaksir dengan ad-dunya. Dunia ni barang dekat, akhirat jauh. Dan dekat itulah yang kadang-kadang manusia terpelanting dari rahmat dan kasih sayang Allah kerana berebut hak dekat, lupa negeri akhirat kekal abadi selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la الصلاة القائمة آت محمد قام محمود
muslimin dan muslimat, janganlah kita menjadi seperti golongan itu yang telah saya sebut tadi, Al-Baqarah 79. Bagaimana mereka dilaknat oleh Allah kerana meminda Taurat, kerana menukar isi kandung Taurat. Itu yang kita tidak mahu berlaku kepada kita, kerana sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji yang tidak sepatutnya berlaku kepada umat Islam yang mengaku Al-Quran adalah dustur perlembagaan mereka. Maka sebab itulah Allah menceritakan kisah ini, bangsa yang terlaknat ini, kerana antara sifat mereka ialah mereka itu arada hadzal adna, mereka amat suka mengambil yang dekat dengan memutar, meminda, mengubah, asalkan mereka boleh senang dan kenyang di dunia yang sebentar ini, sedangkan fokus kepada menjaga akidah, kepada menjaga agama, terutamanya Islam, adalah sesuatu yang menjadi prioriti dalam kehidupan kita. Sebab itu kita amat mengharapkan dengan bermulanya sidang parlimen pada hari ini, kita amat berharap apa yang kita sebut seperti yang telah dibincangkan, mudah-mudahan adanya suatu perkara yang dibincangkan untuk meminda perlembagaan persekutuan, supaya negeri-negeri dengan bebasnya dapat melaksanakan enakmen syariah negeri masing-masing, kerana ia amat memerlukan kepada pindaan perlembagaan. Itulah harapan kami rakyat bawahan kepada seluruh ahli-ahli parlimen yang beragama Islam, yang tidak lagi kita nak fikir dah parti mana kamu, kita tak fikir dah yang itu, kerana kita mesti fikir untuk menyelamatkan enakmen syariah ini perlu kepada mengubah atau meminda perlembagaan persekutuan. Fasa mana, kelosa mana, itu peguam negara lebih arif, yang itu penasihat undang-undang negeri lebih arif. Bagi kami rakyat marahan yang tidak ada kuasa apa-apa, kami hanya perlu minta yang itu saja. Tolonglah. Bermula esok tadi pembukaan oleh di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Bermula esok perbahasan sampailah dekat nak raya, hampir sebulan lebih perbahasan sidang parlimen. Kita amat mengharapkan, bukan main-main harapan kita, supaya ada satu usul untuk meminda perlembagaan, untuk menjaga agama Allah, menjaga enakmen syariah yang dicabar kerana katanya bertindih dengan perlembagaan persekutuan. Nah, kamu yang berhormat ahli-ahli parlimen seluruhnya, tolong keluarkan pertindihan itu. Kalau itulah jadi masalah, pindalah. Peguam negara ada, lawyer ramai, buatlah supaya kita dapat melaksanakannya, dan supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang hanya bercakap tentang Islam, tetapi kita tidak mampu untuk menjaga Islam sebesar-besarnya. Itulah harapan kita. Subhanallah, harapan yang lahir dari hati kita yang penuh ikhlas untuk melihat syariat terbelok. Baru enakmen syariah itu belum lagi hudud,
Baru enakmen yang kecil dalam bab ta'zir dan sebagainya. Kita minta sangat perkara ini diambil perhatian serius dalam sidang perbahasan yang bermula esok insya-Allah taala. Itulah harapan kita. Sebab kita tidak mau menjadi seperti orang-orang Yahudi yang memindo, yang mengubah sesuka hati, kemudian kata ini juga daripada Allah. Tidak mau. Itu sifat yang tidak baik, yang tidak boleh ada kepada kita orang-orang Islam. Lalu mereka berkata lagi, wa yaquluna sayughfiru lana. Lalu mereka berkata, akan diampunkan kelak dosa kami. Tengoklah perangai. Mereka memandang enteng dosa mereka. Itu pengajaran dia. Bila mereka kata wa yaquluna sayughfiru lana, mereka berkata nanti Allah ampunlah dosa kami. Mereka menganggap apa dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, mereka memiliki satu sifat jahat. Apa dia? Memandang kecil dosa. Berat tu. Ini diajar kepada kita supaya kita memandang dosa kita besar walaupun dosa kita kecil. Itulah sifat orang beriman. Dia melihat dosa dia, kata Abu Hurairah, kata Ibnu Mas'ud, dia melihat dosanya sebesar gunung yang bakal menghempas dia, walhal dia buat dosa kecil. Tetapi orang munafik, dia buat dosa besar, dia hanya lihat macam lalat singgah di hidung dia aja, dia kuih gitu lah. Itu munafik. Kita ni mau tengok dosa kita besar walaupun kita buat dosa kecil. Itulah sifat yang kita mesti tanam dalam diri kita. Tetapi orang-orang Yahudi kata sayughfiru lana, confirm Allah ampunkan, kerana mereka memandang enteng dosa mereka. Mereka memandang kecil. Allah kecil je, hang makan rasuah banyak mana? Dia tanya member 20,000. Ada orang lagi besar pada hang, hantar lah juta dia tibai rasuah. Hang baru 10,000, tak ada apa. Tu perangai. Tu perangai. Hang subuh tadi semayang dah? Dah. Tidak. Tapi lohok semayang. Okey tu. Kepala otak hang. lima tolak satu, dia tak jadi 4, dia jadi kosong. Mana haji? Hang kena buat 5. Oh tak apa hang buat zuhur tu lega boleh cover subuh. Anak mampu. Memandang enteng dosa. Dahlah tinggal semayang dosa besar. Memandang enteng. Kalaulah dia kata hang hari ni seokok lagi atau baru sebatang, okey lah. Daripada pagi hembelah baru sebatang, tu ada harapan lah nak berhenti rokok Ramadan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan berhenti sungguh dia. Rupanya berhenti beli. Dia berhenti beli tapi minta ke orang, sepak pungkok dia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, mereka take for granted. Mereka kata sayughfiru lana, nanti Allah ampunlah kami. Allah mereka kata kalau masuk neraka pun tak lama. Ada tak ayat? Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ya Allah. Dan mereka berkata, siapa mereka tu? Yahudi. Mereka kata apa? Lan tamassanan nar, kita tidak akan disentuh oleh api neraka illa kecuali ayyaman
ma'dudah, beberapa hari yang boleh dihitung. Relax kan, relax tak lama masuk neraka. Sat ayyaman ma'dudah, beberapa hari yang boleh kita hitung. Kata Yahudi, habis tinggi 2 hari kita keluar lah. Ada Melayu abad lagu tu? Ada. Allah Ustaz, neraka orang Perak, neraka Ustaz, lami maniknya kena bakar, lami syurga. Kan orang Perak, lami syurga. Kalau tak hang tu jawab dia. Hang ingat syurga neraka Tok Wan hang punya? Hang ingat neraka suka hati hang? Boleh sebut tak apa nanti lama-lama syurga lah. Hang boleh tahan neraka. Kulit hang boleh tahan neraka. Jangan cakap macam tu tuan-tuan oi. Bara api neraka, bara ketul jamrat, ketul bara neraka, letak bawah tapak kaki, menggelegak otak. Bayang nak bakar, baru bara api neraka diletakkan di bawah 2 telapak kaki. Yaghluhu dima'uhu, maka menggelegak otaknya, kata Rasulullah. Nak buat panas mana neraka? Sebab itu jangan tiru orang-orang Yahudi. Jangan hilangkan ketakutan kepada neraka. Bila kita nak buat dosa aja, ingat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakarannya, siksaannya tidak mampu kita nak sebut. Tapi Yahudi, mereka sembang darah. Illa ayyaman ma'dudah, kita takkan tinggal dalam neraka melainkan beberapa hari aja, maka kita rembat semua. Itulah Yahudi. Allah beritahu tu dalam Al-Baqarah. Baik. Padahal jika datang kepada mereka akan kebendaan yang hina seperti itu, mereka akan mengambilnya lagi. Allah dedahkan, sembang-sembang, takut sikit-sikit tu ada, tapi dia berkata tak apa saat masuk neraka. Lalu Allah kata mai lagi kebendaan dunia, mereka rembat lagi. Makna apa? Tafsir kata mereka tak ada sifat bertaubat. Tak ada. Sebab mereka tahu kalau taubat mesti tak boleh buat dah. Tu sifat taubat. Mereka tidak ada sifat untuk bertaubat. Tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tengok besar mana taubat. Ayat 8 surah At-Tahrim. Hei orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Maknanya berhenti, tak mau buat dah, habis tak mau dah. Asa rabbukum, mudah-mudahan dengan taubat kamu itu, ayyukaffira ankum sayyiatikum, Allah menghapuskan dosa salah kamu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah kata dengan kamu bertaubat, aku masukkan kamu ke dalam syurga. Allah kata lagi ayat 8 At-Tahrim, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari Allah tidak akan memalukan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi itu. Allah takkan beri apa yang kita sebut satu peristiwa yang memalukan Nabi dan orang-orang beriman. Allah kata lagi, nuruhum yas'a baina aydihim
wa bi aimanihim, cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kenapa Allah sebut ayat 8 At-Tahrim daripada ayat awal Taubat sampai Allah sebut bila mereka bergerak dengan cahaya. Cahaya tu bergerak di mana? Baina aidihim, cahaya tu duduk depan mereka. Wa bi aimanihim, dan yamin sebelah kanan mereka. Peristiwa tu peristiwa apa? Peristiwa berjalan di atas titian sirat. Bila kita berjalan di atas sirat, kita akan berjalan dengan cahaya. Cahaya tu duduk di mana? Allah kata depan dan sebelah kanan. Ulama tafsir, kenapa Allah tak sebut kiri? Kenapa Allah sebut kanan? Allah tak sebut bishimalihim, Allah sebut biaiman, yamin, kanan. Kita bergerak nanti atas sirat, cahaya duduk depan, cahaya duduk sebelah kanan. Kenapa kanan? Itulah lambang amalan baik. Amalan soleh kita, lambang dia sebelah kanan tu. Tidakkah dalam Islam kanan lebih aula daripada kiri? Tidakkah banyak ancaman minum tangan kiri, makan tangan kiri? Tidakkah Nabi tak suka? Dalam Al-Bukhari Nabi sebut syaitan, itu perangai syaitan tangan kiri. Tidakkah bila kita pakai baju, masuk dulu tangan kanan, bila kita buang baju, buang dulu tangan kiri? Ada doa yang dibaca, kanan lebih diutamakan daripada kiri. Bagaimana Allah sebut cahaya itu bergerak di depan dan kanan mereka? Lambang kanan itu ialah amal-amal soleh kita yang baik. Duduk jadi cahaya, lalu datang doa, yaquluna rabbana atmim lana nuran. Sambil mereka berdoa, sambil kita berjalan atas sirat dengan cahaya tu, kita doa, atmim lana nuran, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Kenapa? Kenapa waktu kita bergerak atas sirat dengan cahaya kita, tiba-tiba sambil berjalan tu kita berdoa, atmim lana nuran, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Cuba buka tafsir. Sebab orang-orang munafik yang turut sama menyeberang sirat, mereka cuba mencuri cahaya kita. Mereka cuba nak kebah cahaya kita. Dahlah atas dunia penyamun tarbus, dahlah atas dunia duk kebah macam-macam, mai berjalan atas sirat nak jadi penyamun tarbus lagi. Dia nak kebah cahaya kita. Tu yang datang doa, Rabbana atmim lana nuran, ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Sebab mufassirin kata ada cubaan munafikin nak kebah sikit, nak ambil cahaya kita. Punya perangai munafik ni daripada dunia sampai akhirat jahat tak ada ayat mampu buat di depan. Perangai hudud sungguh. Maka sebab itulah datang doa itu. Nak cerita ayat, ayat 8 At-Tahrim, ajar kita kesan taubat. Puak-puak ni mampu tak nak taubat. Mereka dikatakan oleh Allah, datang lagi hak dunia tu, mereka ambil lagi, mereka kebas lagi, mereka tidak peduli. Sambung, bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka di dalam Taurat bahawa mereka tidak memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar, illal haq,
Dah ambil dah perjanjian dalam Taurat. Mereka akan bercakap yang betul sahaja. Mereka takkan memanipulasikan kitab Taurat. Mereka tidak akan buat benda yang akan merugikan mereka. Tapi mereka langgar janji-janji mereka. Dan mereka pula telah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Darasu ma fihi. Ada kalimah darasu ma fihi. Mereka telah belajar apa yang ada di dalamnya. Darasu itu yang datang tadarus. Darasa, darastu, darasna, nadrusu, tadarus. Datanglah apa yang kita sebut, yang bakal tuan-tuan buat insya-Allah, tadarus Al-Quran bermula malam pertama Ramadan insya-Allah. Tadarus, darasa makna belajar. Darasu ma fi, mereka belajar tentang Taurat. Mereka tahu isi kandung Taurat, tapi mereka putar juga. Sebab itu saya selalu pesan, tolong bila buat halaqah tadarus, pastikan, kerana konsepnya tadarus darasa, dia telah belajar, makanya mestilah ada seorang yang mahir dalam ilmu tajwid. Paling tidak dia retilah, walaupun dia bukan qari peringkat daerah kulit. Paling tidak dia reti, oh yang ni idgham, yang ni iqlab, yang ni idgham naqis, idgham kamil, yang ni idgham mislain, yang ni mutaqarribain. Dia tahulah sikit. Ikhfa retilah, yang ni mat badal, yang ni mat jaiz, yang ni mat muttasil. Dia retilah. Daripada tak tahu tujuh orang baru nak belajar tajwid. Hawa. Dia main saktah, dia main naqal, dia main imalah. Mula tenganga ni nak baca lagu mana tak tahu, duk garuh pungkok seorang sikit. Seorang kata hang hantam pi janji bunyi, hantam. Janji bunyi. Jangan, ni bukan cerita pirang ni Aziz baca tak bunyi terus. Ni bukan cerita pendekar bujang lapuk main bunyi tak bunyi. Ni Al-Quran. Sebab itu konsep dia tadarus, darasa. Kena reti seorang kontrol. Sebab dia main nanti saktah, okeylah faham. Dia main imalah surah Hud, dia main naqal suratul Hujurat, mula jam. Ya apa nak baca tak tahu. Jangan. Maka seorang kena kontrol bacaan, tebal, nipis. Jangan duk kira nak laju, nak habis cepat. Malam 27 kem plekat Cak Gajah Mampu. Duk kira hak tu dengan sampui. Datang kuasa masjid bagi tadarus punya pukul. Hang duk kira hang tu kira kem plekat dengan sampui hang. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, pegang pada sunnah Nabi bertadarus dengan Jibril. Ada kala Nabi mempercepatkan bacaan. Allah tegur, la tuharrik lisanak, jangan cepat sangat lidah tu, kata Allah, baca pelan-pelan. Maka itu konsep tadarus. Bukanlah pelan macam orang masuk pertandingan musabaqah tu. Duk tarik ni dia sampai ke pagi tak habis. Hampa jangan lurus pula. Pelan sampai tarik macam peserta ketiga pada malam ini. Mampu. Dia tarik itulah, dia buh dengan segala jenis qiraat. Jahannam jam jawab dia sampai ke pagi tak habis. Baca dengan sederhana, dengan tak langgar tajwid, dengan ikut hukum, cantik. Seorang kontrol. Jangan duk buat hal semua baru nak berdengar. Tanya mat pun tak reti, yang dia tahu mat rempit. Jahannam, tuan-tuan. Jangan cari pasal, ini Al-Quran. Maka baca elok-elok. Baik. Darasu ma fi, mereka belajar apa yang terkandung di dalamnya, yakni mereka tahu Taurat, mereka tahu Al-Quran. Habis kenapa nak buat pasal lagi? Itu masalah dia.
Dan juga mereka mengetahui bahawa negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mahu mengerti? Mereka juga tahu bahawa al-akhirah khairul lilladzina taqaw, adalah lebih utama daripada dunia bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Itulah kita. Bukan kita tak tahu akhirat itu betul. Bukan kita tak tahu akhirat itu yang kekal. Tetapi demikianlah nafsu. Demikianlah kejahatan syaitan yang sentiasa menyeret kita untuk terjun ke lembah kebinasaan. Maka Allah hadirkan sebulan Ramadan untuk kita belajar kekang hawa nafsu. Allah hadirkan sebulan Ramadan mendidik dan mengajar kita nafsu mesti tunduk kepada perintah Allah walaupun dia terpaksa berlapar, kerana lapar itulah yang menyebabkan nafsu termenung sekejap. Bila dia tak boleh makan, tak boleh minum, lagi kuat termenungnya sebab dia tak boleh merokok. Itu lagi awal termenung. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah kita sambung habis 169, kita sambung ayat 170 pada bulan 4 insya-Allah. Selepas Aidul Fitri kita sambung balik kuliah kita untuk kita melihat ayat-ayat seterusnya, dan kita akan sambung nanti ayat 170. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dekat dah, tak lama dah. Tak sabar kita untuk menanti malam pertama tarawih dan seterusnya berpuasa keesokan harinya. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita, umur panjang, dapat jumpa Ramadan tapi demam, nak buat gimana, tak jadi apa juga. Makanya umur panjang, jumpa Ramadan, sihat tubuh badan, insya-Allah dapat kita berpuasa, melakukan ibadah yang tidak akan sama pahalanya dengan bulan-bulan yang lain. Itulah yang kita tunggu-tunggu di dalam hidup kita. Maka doa panjang usia, sihat tubuh badan, dapat habiskan Ramadan sampailah hari terakhir kita berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Jumpa insya-Allah kuliah tafsir kita selepas Aidul Fitri insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.